Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini yang menggemparkan disahkan. Anak kepada Hamzah Zainuddin diheret ke mahkamah kerana subsidi minyak masak. Wah, ini kalilah Hamzah Zainuddin pening kepala, botak lah kali ini kepala dia. Kali ini Hamzah Zainuddin pula punya giliran. Sebelum ini Muhyiddin Yassin. Sebelum ini Wan Saiful Wanjan. Wan Saiful kah? Yalah. Kemudian sebelum ini lagi yang ada kaitan jauh-jauh bangas dengan Muhyiddin. Kali ini anak kepada Hamzah Zainuddin. Hamzah Zainuddin punya anak kali ini sah diheret ke mahkamah kerana subsidi minyak masak. Muhammad Faizal Hamzah, iaitu anak kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, disahkan telah didakwa di Mahkamah Session Seremban di hari ini di atas 9 pertuduhan. 9 pertuduhan. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, 9 pertuduhan mengenai pelanggaran berhubung dengan subsidi minyak masak. Menurut satu laporan daripada DH, Faizal 39 tahun sekarang ini telah didakwa bersama Azizul Abdul Halim 55 tahun. Kedua-dua mereka adalah pengarah kepada syarikat Rimba Merpati Sendirian Berhad, pemegang lesen minyak masak Borong. Mereka telah didakwa telah memberikan maklumat palsu dengan telah memberikan maklumat invoice yang palsu mengenai penjualan minyak itu kepada syarikat peruncit tempatan yang telah menyalahi Seksyen 8-4 Akta Kawalan Bekalan 1961. Minyak masak adalah barang kawalan menurut akta berkenaan. Hamzah Zainuddin pernah menjadi Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional. Dia juga telah berkhidmat sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna semasa Kerajaan Barisan Nasional. Sebelum itu dari Julai 2015 sehingga Mei 2018. Ini pasti satu berita yang amat mengejutkan seluruh Malaysia. Amat mengejutkan seluruh Malaysia. Kerana yang kita tahu, Hamzah Zainuddin, Mahathir, Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin, dan ramai lagi, Mat Sabu, Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, mereka adalah sepasukan ketika mereka mengalahkan Barisan Nasional dengan satu slogan yang paling kuat, iaitu untuk membenteras rasuah dan salah guna kuasa. Tapi kali ini mari lihat siapa yang kena. Satu persatu. Muhyiddin Yassin yang sanggup dibuang daripada Barisan Nasional UMNO semata-mata untuk melawan rasuah, melawan salah guna kuasa. Sekarang dia pula didakwa dengan banyak kes rasuah, kes penyalahgunaan kuasa. Kali ini anak kepada geng keras Mahyadin Mat Yassin, Hamzah Zainuddin, Ketua Pembangkang Malaysia, ternyata anaknya telah diheret ke mahkamah kerana isu subsidi minyak masak. Terus bersama dalam channel ini kita akan kongsikan berita demi berita seterusnya perkembangan mengenai anak Hamzah Zainuddin ini yang telah pun terkantoi dan sudah disahkan telah pun didakwa di Mahkamah Session. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya kes SRC International Najib Razak tidak akan pernah selesai. Ingatkan selepas kalah di Mahkamah Tinggi, buat rayuan dekat Mahkamah Rayuan, kalah lagi
1-0, 3-0, dah jadi 4-0. Kemudian di Mahkamah Persekutuan kalah lagi dengan 5 orang hakim. Jadi dia jadi berapa? 4 campur 5, 9-0. Kemudian tak senyap di situ, dibuat pula semakan kehakiman lagi dengan 5 orang hakim dan hakim majoriti 4-1. Dah jadi 13-1. Tapi rupanya penyokong-penyokong Najib belum selesai lagi. Kali ini mereka mahu pula supaya RCI ditubuhkan untuk menyiasat Tengku Maimun dan hakim. Aduh, susah juga kes ini sekarang. Tuan-tuan dan puan, kerajaan diminta supaya menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau dikenali sebagai RCI bagi menyiasat hakim-hakim yang terlibat di dalam kes Ersarsi International Sdn Bhd di Mahkamah Persekutuan yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi makna kata nak kena siasat 19 orang kah? Aduh, makin berbelit-belit. Tapi mungkin mereka adalah diorang punya sebab musabab. Tapi saya tetap di belakang kehakiman. Kalau hakim-hakim kata dia bersalah, saya tetap kata bersalah. Tetapi kalau dia tak bersalah, tak salah lah. Itu dilakukan oleh Ketua Pemuda UMNO Pekan Muhammad Fakrul Ahmad Muhammad berkata, penubuhan RCI itu penting bagi membolehkan Najib diberi keadilan yang lebih telus. Nak telus macam mana lagi? Dah 13 orang hakim kata Najib bersalah. Tak tahulah ada lagi kes begini di Malaysia. Yang sudah 13 orang hakim kata Najib salah, kata seseorang itu salah, tapi masih kata tak telus. Tak tahu nak telus macam mana lagi-lagi lah. Dah 13 orang hakim. Kalau 1 okey, 4 okey, tapi ni 13. Takkan 13 orang hakim ini semuanya pun perlu disiasat. Aduh, pening. Beliau juga turut meminta agar kerajaan menilai semula perjalanan kes SRC International di Mahkamah Persekutuan. Katanya penubuhan RCI bagi menyiasat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan hakim-hakim yang terbabit berdasarkan satu hantaran berkaitan dokumen laporan siasatan SPRM yang telah mengesyorkan tindakan diambil kepada Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan kerana melanggar Kod Etika Hakim 2009. Katanya lagi, ia juga berdasarkan kenyataan daripada pengerusi dan Hakim Kanan Mahkamah Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebki, yang mengetuai panel hakim dalam semakan kehakiman kes terbabit di Mahkamah Persekutuan yang menyatakan tertuduh tidak mendapat pengadilan dan penghakiman yang telus, sekaligus kes ini sewajarnya digugurkan, katanya dalam kenyataan itu. Beliau berkata demikian dalam satu sidang akhbar selepas membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Pekan pada Selasa. Hadir bersama ialah 12 ahli jawatan kuasa Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO Pekan. Mengulas lanjut laporan itu dibuat Muhammad Fakrul Ahmad Akmal berkata ia bagi membolehkan siasatan dilakukan mengikut peruntukan perlembagaan dan undang-undang sedia ada, sekaligus dapat melindungi integriti sistem kehakiman daripada negara daripada tercemar. Katanya secara dasarnya kita akur dengan keputusan mahkamah, tapi kita terkilan perkara-perkara sedemikian dan merasakan ia perlu dinilai semula untuk memastikan keadilan kepada Najib dapat ditegakkan, katanya. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi. Bye-bye.